Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Selamat datang ke forum JUR 102 Penghayatan Etika dan Peradaban. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membincangkan sebuah tajuk yang menarik iaitu penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Sebelum itu diperkenalkan, saya Ruzaini Aiman Bihamad Rufai, nombor metrik JG11117/19 selaku moderator perbincangan kita pada hari ini. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang iaitu Encik Muhammad Ahmad Kamal Farid bin Encik Helmi dan Encik Muhammad Faizul bin Jamil. Tanpa melengahkan masa, saya akan menerangkan sedikit pendahuluan tentang tajuk perbincangan kita hari ini. Masyarakat majmuk memang sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai bangsa, suku, kaum, etnik dan juga identiti. Terdapat lebih 80 suku kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat 3 bangsa yang utama iaitu Melayu, Cina dan India. Malaysia hari ini didiami oleh pelbagai jenis bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hinggalah ke Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian kaum dan etnik ini ada, maka wujudlah kepelbagaian budaya, agama dan adat resam. Corak perubahan rakyat Malaysia ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan seperti yang berlaku pada perubahan struktur politiknya sebelum abad ke-18 dan 19. Pada hari ini, masyarakat majmuk di Malaysia terjadi secara tidak sengaja. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai komposisi masyarakat yang majmuk dan melibatkan berpuluh-puluh etnik dan bangsa meliputi Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Namun terdapat 3 bangsa yang bersifat majoriti iaitu Melayu, Cina dan India. Di Sarawak, etnik yang paling ramai ialah etnik Iban yang mewakili 30% dari keseluruhan etnik di Sarawak. Di Sabah pula, etnik yang paling ramai ialah etnik Kadazan Dusun yang terdiri daripada 27 suku. Menurut Kamus Dewan edisi keempat cetakan 2007, masyarakat majmuk bermaksud masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum dan suku. Menurut J.S. Furnival 1948, masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri meskipun berada di bawah sistem politik yang sama. Manakala menurut Kamarudin Jaafar, masyarakat majmuk bermaksud kaum bercampur tetapi kehidupan berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tidak bersatu. Masyarakat majmuk boleh dibahagikan kepada 3 ciri utama iaitu dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Ciri-ciri masyarakat majmuk pertama dari sudut politik bermaksud bangsa yang mempunyai tingkah laku tersendiri dalam pendirian politik. Parti politik dominan lebih berteraskan perkauman dan mengamalkan politik perkauman. Selain itu, terdapat parti politik yang berasaskan keagamaan kerana mempunyai pendirian kepercayaan yang berbeza. Dari sudut ekonomi masyarakat majmuk, membawa erti setiap masyarakat mempunyai pengkhususan pekerjaan yang berbeza. Perbezaan pekerjaan juga membawa kepada perbezaan tempat tinggal, taraf kehidupan dan komposisi kaum di setiap negeri. Setiap bangsa mempunyai interaksi yang lebih di dalam kaum masing-masing dan kurang berinteraksi di antara kaum. Masyarakat majmuk juga mempunyai azam sosial yang sama. Kewujudan pelbagai kaum dan etnik juga mewujudkan kehidupan yang penuh berprasangka konflik dan pertentangan dalaman dan luaran. Tanpa melengahkan masa, dijemput rakan saya untuk menyambung tajuk perbincangan kita pada hari ini. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Kamal Farid bin Encik Helmi, JG113419. Terima kasih pada moderator. Tajuk kita pada hari ini adalah penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia pada hari ini didiami oleh berbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah, ke
kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat rasam. Tiga kaum yang terbesar di tanah Melayu ialah Melayu, Cina dan India. Sebelum penemuan tapak biji timah oleh Long Jaafar pada tahun 1848, majoriti penduduk di tanah Melayu ialah orang Melayu. Hanya sebilangan kecil orang Cina datang ke tanah Melayu sebagai pedagang, manakala sebahagian kecil orang India pula bekerja sebagai buruh. Pada pertengahan abad ke-19 berlaku penghijrahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai ke tanah Melayu ekoran dasar kolonial British yang membawa masuk kaum-kaum tersebut untuk bekerja di tapak-tapak pelombongan dan dalam sektor ekonomi. Senario ini didapati berterusan sehinggalah sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kesan yang jelas melalui dasar liberal British ialah pembentukan masyarakat negara yang berbilang kaum dan kepelbagaian cara hidup dan keturunan. Penghijrahan secara besar-besaran ini telah mengubah struktur kependudukan asal tanah Melayu. Pemajmukan masyarakat menyebabkan British mentadbir berdasarkan pendekatan pecah dan perintah di tanah Melayu. Kaum pendatang dibiarkan untuk mengekalkan identiti dan budaya masing-masing, sementara perhubungan langsung dengan kaum-kaum lain tidak digalakkan. Hasilnya terbentuklah masyarakat majmuk, seterusnya berbilang kaum di negara ini dari semasa ke semasa. Dari masyarakat Melayu, setiap bangsa Malaysia mempunyai sejarah yang tersendiri seperti kaum Melayu dahulunya tinggal di perkampungan. Selain itu, mereka juga bekerja sebagai petani, peternak, menangkap ikan dan mengutip hasil hutan. Pada mulanya, kaum Melayu menganut agama Buddha. Namun sejak kedatangan agama Islam ke tanah Melayu, kaum Melayu telah menganut agama Islam. Dengan kedatangan Islam juga, masyarakat Melayu telah mengamalkan syariat yang wajib diamalkan dalam Islam. Contohnya solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji dan lain-lain lagi. Dari masyarakat Cina. Masyarakat Cina biasanya menetap di perbandaran. Kedatangan buruh dari Cina secara besar-besaran bermula sejak awal abad ke-19 yang kebanyakan mereka berasal dari wilayah selatan Cina seperti Kuantung, Fujian dan Guangxi. Kebanyakan masyarakat Cina bekerja sebagai peniaga. Setengah kaum Cina bekerja sebagai pelombong semasa era penjajahan British. Kedatangan buruh ini ke tanah Melayu adalah melalui beberapa cara seperti sistem tiket kredit, sistem pengambilan kaki tangan dan pengambilan rumah kongsi. Setengah kaum Cina menganut agama Kristian, namun kebanyakan kaum Cina menganut agama Buddha. Dari masyarakat India, kebanyakan kaum India di tanah Melayu tinggal di kawasan ladang atau estate. Kaum India mula memasuki tanah Melayu sejak dari pembukaan Selat Melaka, terutamanya sebagai pedagang kain dan peminjam wang. Pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, penjajah British mendapati India sebagai tempat mendapatkan buruh-buruh yang murah, patuh dan senang untuk dikawal. Dalam tahun 1880, Hugh Low dan Frederick Weld telah mendapatkan permit daripada kerajaan British untuk mengimport buruh-buruh dari India dan bekerja di ladang-ladang milik mereka di tanah Melayu. Kaum India terbagi kepada beberapa suku etnik, antaranya terdiri daripada Tamil, Telugu, Ceylon dan lain-lain. Kebanyakan mereka yang diambil bekerja di ladang-ladang adalah dari golongan Tamil. Kesan daripada masyarakat majmuk di Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Kumpulan terbesar rakyat Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Selain itu, terdapat juga penduduk peribumi di Semenanjung Malaysia yang merupakan orang asli dan secara umumnya terbahagi kepada 3 kaum terbesar iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Kroto. Negeri Sabah mempunyai kumpulan etnik yang mempunyai pelbagai dialek dan budaya terbesar iaitu sebanyak 32 kumpulan etnik komuniti. Majoritinya ialah etnik Kadazan Dusun. Kumpulan lain termasuk Rungus, Bajau, Bajau Laut, Murut, Lundayeh, Orang Sungai dan Iranun. Manakala penduduk Sarawak terdiri daripada 27 kumpulan etnik dan etnik Iban adalah etnik majoriti selain Bidayuh, Melanau dan Orang Ulu. Pada 2016, jumlah penduduk Malaysia dianggarkan seramai 31.7 juta orang, merangkumi komposisi jantina seramai 16.4 juta lelaki dan 15.3 juta perempuan dengan nisbah 107 lelaki bagi setiap 100 orang perempuan, iaitu peningkatan sebanyak 0.5 juta berbanding 31.2 juta pada tahun
2015 dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan 1.5% bagi tempoh yang sama. Etnik Bumiputera mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 68.6%, diikuti oleh etnik Cina sebanyak 23.4%, India sebanyak 7% dan lain-lain adalah sebanyak 1%. Taburan penduduk mengikut umur pada 2016 tidak menunjukkan perbezaan ketara berbanding 2015. Penduduk dalam kumpulan umur 0 hingga 14 tahun berkurangan 0.4% pada 2016, iaitu 24.5% berbanding 2015, 24.9%. Penduduk dalam kumpulan umur bekerja 15 hingga 64 tahun meningkat 0.2% pada 2016 berbanding 2015, manakala penduduk berumur 65 tahun dan lebih juga meningkat sebanyak 0.2% bagi tempoh yang sama. Perkongsian kuasa politik di Malaysia. Penyatuan parti berbilang kaum dalam satu-satu pertubuhan yang lebih besar dinamakan sebagai Parti Perikatan era tahun 1950-an. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya Malaysia Majlis Persekutuan pada tahun 1955 telah membuktikan bahawa penggabungan etnik dalam satu badan politik adalah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sokongan. Demokrasi berparlimen 1975 memudahkan rakyat menyatakan bantahan dan meluahkan rasa ketidakpuasan etnik melalui wakil daripada etnik-etnik yang berbeza. Seseorang itu boleh bersuara dan membuat kritikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa parti politik di Malaysia sepertinya Barisan Nasional, Parti Malaysia, Parti Perkasa Bumiputera Bersatu Sarawak, Parti Pertubuhan Pak Song Monggun Kandazan Dusun Murut Bersatu, Parti Keadilan Rakyat, Parti Islam Se-Malaysia, Parti Tindakan Demokratik dan pelbagai lagi. Pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik berterusan dapat mengurangkan jurang perbezaan dan tuntutan ekonomi antara semua kaum. Kerajaan mampu mengendalikan program-program yang berkesan termasuklah dalam bidang pertanian, perdagangan dan sebagainya. Tolak ansur budaya di Malaysia. Budaya Melayu yang diamalkan menjadi teras dalam kebudayaan kebangsaan, manakala budaya lain boleh diamalkan oleh etnik tersebut. Tindakan menyertai majlis perayaan dapat merapatkan hubungan dan persefahaman dalam masyarakat berbilang kaum. Dalam Islam, sifat-sifat kemanusiaan, keadilan, kesederhanaan amat diutamakan. Contoh perayaan di Malaysia ni adalah Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidil-Adha, Hari Gawai, Pesta Keamatan, Taipusam, Tahun Baru Cina dan sambutan Natal. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel pertama kita, Saudara Ahmad Kamal Farid atas lontaran hujah yang penuh berisi. Sebentar tadi, ahli panel pertama kita ada menyatakan kesan-kesan daripada masyarakat majmuk di Malaysia. Justru saya ingin menyebut ahli panel kedua, Saudara Muhammad Faizul untuk memberikan pendapat beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Faizul bin Jamil, bernama metrik JJ11198/19. Terima kasih kepada saudara Encik Kamal dan juga moderator. Sini saya akan bahaskan dan sambungkan sebuah sikit daripada saudara Kamal berkenaan pertumbuhan ekonomi yang baik. Asas kebudayaan masyarakat majmuk. Kita mempunyai perbezaan agama dan budaya. Perbezaan kepercayaan dan agama antara pelbagai kaum di Malaysia telah menyebabkan berlaku beberapa ketegangan dan prasangka antara penganut pelbagai agama sehingga menimbulkan sensasi yang boleh mengancam kestabilan politik negara. Sebagai contoh, pembinaan kuil-kuil Hindu di beberapa buah negeri tanpa mendapat kelulusan pihak berkuasa telah menyebabkan penduduk-penduduk Islam di negara ini merasa tidak puas hati. Sebaliknya, orang-orang Kristian merasa bimbang kerana dengan proses Islamisasi yang berlaku dalam era pemerintahan Dr. Mahathir, mantan Menteri Malaysia yang keempat. Pendidikan dan persekolahan. Pendidikan juga berbeza mengikut suku kaum. Pendidikan Cina untuk orang Cina, buku-buku dan gurunya juga dibawa oleh dari Cina.
Kebanyakan sekolah Cina dibina di kawasan pelebongan yang kemudian menjadi bandar. Sekolah Tamil pula dibina untuk anak-anak kaum India yang tinggal di kawasan ladang getah. Buku-buku dan gurunya dibawa dari India. Pendidikan Melayu hanya untuk orang Melayu. Perbezaan ini telah diwujudkan masyarakat majmuk di tanah Melayu. Selain itu, kita mempunyai sosial dan budaya. Setiap kaum Cina dan India dan Melayu mengamalkan cara hidup yang berbeza. Cina dan India, mereka mengamalkan amalan sosio budaya mereka seperti pakaian, bahasa dan budaya. Hal ini wujudnya pertumbuhan di pertempatan masing-masing yang kegiatannya berdasarkan kepentingan sesuatu kaum. Perkembangan ini mewujudkan masyarakat Cina, India dan Melayu hidup sebagai sebuah masyarakat sendiri. Rumusan yang dapat dibuat dalam tajuk ini, istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjang kepada keluhuran, nilai dan kehalusan budi pekerti. Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia didahului oleh pembinaan negara bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Pembangunan ekonomi mendahului pembinaan bangsa. Oleh itu, pembinaan bangsa menyusul antara melalui institusi, sistem politik, kepartian dan pilihan raya. Usaha membina peradaban beridentitikan Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupas oleh dan didebatkan. Antara komponen yang terlibat dalam penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia ialah persekitaran geofizikal, iaitu laut, daratan, gunung, ganang. Komponen geofizikal menunjukkan satu etnik itu mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal Tanah Melayu ialah sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Geofizikal ini digunakan sebagai laluan untuk tempat pertemuan dan pergaulan di antara dua peradaban besar dunia, iaitu China dan India. Pertemuan dan pergaulan di antara dua peradaban dunia ini dilakukan oleh kegiatan perdagangan. Melalui inilah permulaannya pergaulan antara pedagang daripada China dan India. Komponen seterusnya ialah masyarakat dan demografi, tani, pedagang, industri. Dalam situasi ini, sebagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan dan di tanah Melayu, terdapat tiga etnik iaitu Melayu, Cina dan India. Di Semenanjung, Bumi Putera Sabah seperti Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain serta Bumi Putera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Walaupun berlainan agama dan juga bangsa, namun kesemua etnik-etnik di Malaysia dihidup dalam keadaan aman dan damai serta sentiasa menghormati budaya dan adat setiap kaum di Malaysia. Komponen berikutnya ialah ekonomi dan pasaran, sara diri, tukar barang, perdagangan. Dalam komponen ini, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Masyarakat pada masa ini juga mengamalkan sistem barter di mana berlakunya pertukaran barang ke barang atau barangan ditukarkan dengan wang ringgit di antara individu pada masa ini. Melihat kepada situasi ini, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi serta golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Melalui sistem inilah mulanya berlaku perkembangan dalam kalangan masyarakat dari segi ekonomi. Komponen seterusnya ialah falsafah dan pemikiran tradisional modernity. Dalam hal ini, falsafah dan pemikiran tradisional mula mengalami perkembangan ke arah modernisasi. Perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Manakala falsafah dan pemikiran moden
pula menunjukkan perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat tersebut. Disebabkan itulah setiap individu yang berada di muka bumi ini mempunyai kebebasan bersuara dan berhak untuk membuat keputusan tanpa terikat kepada apa-apa undang-undang. Latar belakang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia hasil gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang terjalin melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Peradaban ini terus berkembang dengan pengaruh oleh peradaban globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu telah membawa kesan yang besar ke atas struktur kependudukan di Tanah Melayu. Kesan antara ialah masalah ketidakseimbangan antara kaum berlaku dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Demikian sajalah rumusan atau kesimpulan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan ahli panel kita, Encik Muhammad Faizul dan Encik Ahmad Kamal Bari, kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang telah disampaikan oleh ahli panel kita dapatlah dijadikan panduan untuk hadirin sekalian. Sedikit rumusan daripada saya bagi mengakhiri forum kita pada hari ini. Sebagai rakyat Malaysia, saya berbangga dengan negara saya kerana di negara ini terdapat pelbagai kaum dan perayaan tradisi. Ianya menyebabkan keadaan negara menjadi aman dan harmoni sepanjang masa tanpa sebarang konflik yang besar. Ini kerana daripada perayaan ini wujudlah hubungan silaturahim dan rasa perpaduan dalam nurani dan naluri penduduk negara ini. Tegasnya, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang aman walaupun terdiri daripada pelbagai bilang kaum yang pada tanggapan masyarakat dunia suka dipadukan dan menyerap sebarang perbezaan baik dari segi agama, budaya, bahasa dan kepercayaan. Saranan kami sebagai seorang pelajar, rakyat haruslah bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum. Hal ini, ibu bapa mestilah sentiasa menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, rakyat juga digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan bangsa ini bagi membolehkan mereka menghayati keistimewaan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum dan etnik. Tuntasnya, nilai-nilai perpaduan dan permuafakatan hendaklah didedahkan kepada generasi muda sejak awal lagi agar jiwa perpaduan dalam diri mereka dapat berkembang dengan sempurna. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini, terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya akhiri forum ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.